Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca kembali ayat yang ke-31. Kemudian kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya 32 sehinggalah ayat yang ke-34. Tuan-tuan boleh merujuk dalam nota bercetak muka surat nombor 24, yang mana ayat 31 ini bermula ayat 31 sehingga ayat 36. Kita sudah pun memasuki ayat-ayat yang Allah mengingatkan kepada kita tentang rahmatnya, tentang nikmatnya yang Allah akan berikan ketika mana berlakunya hari kiamat. Okey, ayat-ayat ini kalau tengok pada nota yang bercetak, sebab dalam slide saya ni dia hang pagi ni, dia takutkan akhirat dia tak keluar. Okey, ayat yang kita telah baca pada pagi semalam iaitu ayat nombor 31. Ia adalah ayat-ayat yang berada pada kandungan yang keempat. Tuan-tuan boleh baca dekat kandungan keempat tu cerita tentang apa? Balasan dan pahala di hari akhirat. Ni dipanggil nikmat apa? Ni dipanggil nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Allah lah yang akan memberikan balasan. Balasan yang Allah akan berikan itu semua daripada kita ni, termasuklah satu lagi makhluk lain yang dipanggil jin pun akan diberikan oleh Allah waktu dan masa yang mencukupi untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ayat nombor 31. Jangan apa. Okey. Tak boleh juga, tak apa. Okey. Ayat 31, saya ulang sekali lagi, adalah ayat yang Allah mengingatkan bahawa nanti di hari akhirat Allah akan memberikan waktu yang cukup untuk kita semua. Kenapa saya kata waktu yang cukup? Kerana pada ayat yang sebelumnya Allah menyatakan Allah ini berada dalam kesibukan menguruskan alam ini, alam di langit, alam di bumi, di antara langit dan bumi, kan? Namun apabila berlakunya hari kiamat yang sebenar-benarnya nanti, Allah akan memberikan kita waktu yang cukup untuk apa? Untuk diadili, untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia juga merupakan satu nikmat. Okey, kalau di dunia kita tak ada peluang untuk mengadu, kita kadang-kadang kita tak diberikan peluang untuk menuntut keadilan. Tetapi di hari akhirat Allah akan bagi ruang yang cukup kepada manusia dan jin untuk dia apa? Untuk diadili. Itu ayat nombor 31. Baik, kita baca ayat nombor 33 muka surat nombor 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا معشر الجن والإنس إن
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Okey, tengok terjemahan ayat nombor 33. Ya ma'syara, wahai sekalian. Siapa dia? Al-jin, wahai jin, wal insi, dan manusia. Inistata'tum, kalau kamu dapat, kalau kamu mampu, an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi. Fanfudhu, maka cubalah menembus keluar. Okey, ayat ni sebenarnya adalah ayat yang Allah mencabar. Allah nak bagi tahu tak ada siapa-siapa pun yang nanti dia boleh melarikan diri daripada dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. So Allah cabar. So cabaran yang pertama, Allah cabar dulu kepada jin. Allah kata, wahai sekalian jin. Allah kata, wahai sekalian manusia, jika kamu mampu nak larikan diri di hari kiamat nanti, kamu nak larikan diri ikut pintu-pintu langit ke? Kamu nak larikan diri daripada bumi untuk tak nak mahu berhadapan dengan Tuhan kamu? Allah kata, silakan. Cubalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu Allah bagi tahu apa? La tanfudhun, kamu tidak akan dapat melarikan diri illa bisultan, melainkan dengan satu kekuasaan. Okey, faham tak ayat ni? Ayat ni sebenarnya ayat yang Allah nak menerangkan lagi nikmat di hari akhirat itu untuk Allah mengadili semua manusia. Tak ada yang dapat lari. Kalau macam kita sekarang, kita tahu kan, ditangkapnya pesalah. Kadang-kadang pesalah tu boleh melarikan diri kan. Kita dengar kan, ada banduan-banduan yang dapat melarikan diri. Contoh, lepas tu dah tak jumpa dah. Kan, mungkin dia berada di luar negara, puas cari tak jumpa. Contoh, di hari akhirat tak ada mana-mana makhluk, terutama dua ni nak, jin dan manusia, dapat melarikan diri dari mana-mana ruang. Kalau nak larikan diri ikut langit, tak boleh. Ikut bumi pun tak boleh, melainkan kalau dia ada satu kekuasaan. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Ni dipanggil nikmat. Nikmat apa? Nikmat Allah Ta'ala akan mengadili semua. Okey, ayat 33 ni juga cuba kita perhaluskan, kita cuba lihat kenapa Allah cabar dekat jin dulu. Kenapa Allah sebut jin baru Allah sebut manusia? Kenapa Allah tak sebut wahai sekalian manusia, wahai sekalian jin? Kenapa sebut jin dulu? Kerana kita tahu, kata Dr. Wahbah Zuhaili,
muka surat nombor 25 tu, bawah sekali tu, Wabah Zuhaili mengatakan, ayat ini kenapa Allah cabar dulu kepada kumpulan jin? Kerana kita tahu kemampuan jin sangat berbeza dengan kemampuan manusia. Antara jin yang kita tahu, jin Ifrit kan, pada zaman Nabi Sulaiman kan, kecepatan dia, mereka boleh terbang kan. Sebab tu Allah cabar dulu jin, kerana kemampuan jin, keupayaan jin ini berbeza dengan kemampuan manusia. Jadi Allah cabar mana-mana jin, cubalah larikan diri kalau boleh. Okey, muka surat nombor 26. Mari kita ulas lagi ayat nombor 33 ni. Apa kata Al-Imam Ibnu Kathir? Sebab tu kalau kita baca ayat Quran, sekurang-kurangnya kita perlu merujuk kepada mana-mana kitab tafsir. Okey, Ibnu Kathir beliau mengulas. Beliau kata apa? Kamu semua, iaitu jin dan manusia, tidak akan sanggup melarikan diri dari keputusan dan takdir Allah. Bahkan Allah ini melihat kamu. Kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari hukumnya di mana sahaja kamu berada, kerana Allah itu selalu meliputi kamu. Itulah yang berlaku pada saat dikumpulkan manusia di alam mahsyar. Pada saat itu, para malaikat akan mengelilingi makhluk dalam 7 barisan di setiap sisi, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup lari. Ibnu Kathir ni dia ulas ada penambahan lah. Dia kata, macam mana jin dan manusia ni tak boleh nak lari? Antaranya adalah di hari akhirat nanti memang kita akan dikawal oleh malaikat. Jadi pengawal dia akan jaga hari penghisapan tu adalah malaikat. Kalau dekat dunia yang jaga mahkamah tu siapa? Mungkin ada polis-polis. Di hari akhirat malaikat-malaikat ni akan pastikan tak ada seorang pun daripada 2 makhluk ini yang boleh melepaskan diri. Okey. Ayat 33 ni ada dalam surah lain. Allah ceritakan lebih kurang maksudnya, iaitu dalam surah Al-Qiyamah ayat nombor 10 dan 11. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Dalam surah Qiyamah, Allah menyebutkan masa hari kiamat tu ada manusia ni yang dia takut berhadapan dengan Allah. Dia tahu dosa dia banyak, dia tahu dia bersalah, dia cuba untuk larikan diri. Dia tanya, kat mana, macam ni kita nak larikan diri? Allah kata apa? Kalla, selama-lamanya tidak. La wadhar, tidak ada lagi tempat untuk kamu mencari perlindungan untuk melarikan diri. Jadi tuan-tuan, satu nikmat tak kepada makhluk. Ini nikmat Allah ni, dia punya luas sampai ke hari kiamat. Tak ada seorang pun yang terlepas. So kita rasa nikmat lah. Bagi orang yang beriman, dia rasa nikmat. Bagi orang yang kafir pun yang tak beriman pun, mereka sebenarnya menjadi nikmat apa? Diberi peluang untuk mempertahankan diri di hari kiamat. Itu pun dipanggil apa? Nikmat pada kedua-dua kumpulan. Allah Ta'ala boleh saja tak berikan ruang untuk dibicarakan. Allah tahu siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Tapi demi keadilan Allah itulah melambangkan rahmatnya. Dia akan memastikan 2 makhluk ini dihisab, diadili, dan tak ada siapa yang tak akan diadili. Okey, justru itu
Allah mengecam bagi sesiapa yang tak nak mengaku akan nikmat-nikmat itu. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala mengajak kepada kita semua supaya mengakulah akan nikmat itu yang harus disyukuri pada ayat yang ke-34. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu hendak dustakan? Okey, selesai ayat nombor 34. Jelas tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana daripada satu nikmat kepada satu nikmat kepada satu nikmat. Dan kalau ada jugalah, kalau ada ya, sebenarnya takkan ada lah, tapi Allah ni punya nak menerangkan nikmat tu lagi. Kalau ada mana-mana yang cuba untuk melarikan diri supaya dia tak akan dihisap oleh Allah, Allah telah menyediakan dua benda untuk orang yang melarikan diri. Apa dua perkara tu? Kita baca ayat 35. Yursalu alaikuma syuwadhum min nari wa nuhas. فلا تنتصران. Okay, kita baca terjemahan saja sebab waktunya dah nak tamat. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud kamu tu siapa? Jin dan manusia tadi akan ditimpakan dengan api yang menjulang-julang, iaitu syuwadhun. Syuwadhun ni dia adalah kobaran api yang tak ada hasap. Maksudnya apa? Api yang benar-benar api. Dan juga cairan tembaga. Dia panggil wanuhasu ni tembaga yang panas. Fala tantasiran. Justru itu kamu tidak akan dapat menyelamatkan diri. Maknanya ayat ni bagi tahu apa? Ayat ni nikmat Allah yang lain. Allah bagi tahu tak ada siapa dapat melarikan diri. Bukan sekadar tak ada kuasa boleh melarikan diri, tapi kalau nak melarikan diri juga, mereka akan dilontar, mereka akan ditimpakan dengan apa? Kobaran api dan juga tembaga yang panas. Maka kalau kena dua ni, tak ada siapa yang akan dapat menyelamatkan diri. Hebatnya kawalan yang Allah akan buat nanti di hari akhirat kelak. Jadi satu nikmat dah. Ia juga merupakan di antara nikmat rahmat Allah yang Allah akan tunjukkan nanti di hari akhirat. Justru itu kita akan kenang nikmat ini, kita akan mengaku nikmat ini pada ayat yang ke-36. Tapi kita baca pada keesokan harinya ayat yang ke-36. Kita berhenti dengan kadar ini. Moga-moga kita dapat beberapa pelajaran. Pelajaran pertama apa? Tiada sesiapa pun
yang akan dapat melarikan diri daripada dibicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Pelajaran yang kedua, Allah telah menyediakan kawalan yang sangat ketat, kawalan yang sangat mantap, iaitu kobaran api dan juga cairan tembaga yang panas untuk ditimpakan kepada sesiapa yang cuba untuk menyembunyikan diri, melainkan diri di hari akhirat. Hebatnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.